Nak turun sampai 70 lah. Kau sekarang berapa? Sekarang 78. Ui, gila Tapi macam tak nampak dah, Han. Ya tu, tapi tu kau pilihan makin Tapi bulat. Muka you masa syuting The Gadis tu lagi nampak basic. Sekarang lagi turun. Tapi masa dia gadis tu kau memang dapat bulat habis. Okay. Yelah, tak. Yuna sekarang makin cantik dah. Rambut dia tak tu dah. Dia dah mandi dah sekarang. Hey! Karakter lah. Karakter. Dia tak suka mandi. Jangan bocor tak sepatutnya. Una punya method acting, dia 7 hari tak mandi tau untuk cerita The Gadis tu. Serius lah. Dengar dari mana? Ada orang cakap dengan abang. Oh iya ke? Betul? Tak silap abang penulis skrip ke siapa tahu. Soal tu macam kita orang berbuka puasa macam tu lah. Lepas tu diorang cakap The Gadis 2 nak sambung tau. Oh ya ke? Faham. So The Gadis 2 tu abang dah kurus lah. Kira restu dua-dua. Kita kahwin cerita tu. Ending ready bro. Bukan. Ending nanti season 2 invite Merkin masuk pula. So Merkin dengan Yuna. Pada Datuk tu. Patut I in love pula dengan Datuk. Tu buka punya. Alah, dia nangis. Seri dia nangis. Alah. Don't cry, baby. Korang okey ke PKP ni? Itulah air. Apa je aku buat. Tidur rumah je lah kot. Banyak tengok movie lah. Oh my god. Buat research sikit. Sama lah. tajuk dia The Butterfly Effect. Cerita apa Yuna orang? follow je nak. The Butterfly Effect. Oh, The Butterfly Effect. Okay. Best gila. Kat mana? Kat mana Netflix? Netflix. Tu apa? Hollywood? Korean? Hollywood. Ashton Kutcher. Dah tengok Blue Miracle tak? Belum lagi. Abang dah tengok 10 minit je baru. Tapi tak tengok betul lagi. So masa tu tengah malam dah boleh tengok. Okey korang, apa Ayi ada benda nak kena settlekan. Tadi saja je kata kesusahan. Bang Ayi. Alah, Ayi macam ni lah. Lepas tu jadi lah pergi. Aku dengar orang boleh. Pergi dengan orang lain. Masalahnya kita dah 2 tahun tau tak bercakap ke apa ke kan. Nak cakap apa cakap macam tu je. Okey lah. Balik-balik pun like gambar Ayi buat video Hindustan ke apa ke. Okey lah. Pun call kita. Pada 5 minit lah. 5 minit. Okey boleh. Untuk korang tak ada masalah lah. Boleh je. Okey lah. Jawab persoalan dulu lah. Lepas ni projek apa? Aku punya projek semua cancel sebab PKP. Serius lah, takkanlah cancel. Cancel, sumpah. Aku ada dua teli, satu drama cancel. So tunggu lepas. Yalah sebabnya kan patutnya maybe diorang ada date kan, tiba-tiba bila postpone so diorang tak tahu nak shoot bila. So diorang postpone. Diorang ni dulu lah macam cancel. So buat masa ni hanya rumah and review IG and then berniaga lah. Faham. Shop. Ada ke untuk newbie Ayi? Apa dia? Sambal untuk newbie macam I. So you buat sambal ke? Newbie, I minta you bagi sambal yang orang newbie baru nak makan pedas. Faham tak? Ya Allah, Ayi nak sambal Ayi. Ayi nak buat sambal tu renyah. Alah. Tak buat ke kalau tak nak?
Alang-alang tengah duk Ya. nak makan je membeduk nasi ni. Makan kat apa sedap juga. Tengok nanti macam mana. Kalau buat nanti aku bagi tahu dekat Instagram. Okay, nanti bagi tahu hari. Anak-anak abah dah lama tak jumpa anak-anak abah. Anak-anak abah ya. Ya, anak-anak abah. Ya. Kan Ayu anak dia Tengah kan tengok anak demi abah. Tuhan aku bersaksi. Tapi So, hari ni Yuna. sebabnya tidur lambat sangat semalam, hari-hari tidur lambat pukul 6 pagi, 6.30 baru tidur. Hari ni pitam weh. Hari ni daripada pukul 11 pagi sampai pukul 5 petang tidur. Sebabnya rasa macam pening kepala. Kau weh. Mau tanya dah berapa hari tidur lambat? Betul? Dah Abang biasa sebab kan? hari insomnia kan. So memang susah. Ayu belilah gami yang boleh tidur tu. Melatonin. Kami apa Melatonin. Melatonin. Dekat mana beli? Ya. Kat mana? Farmasi ada jual. Melatonin Okay, nanti aku cari. Melatonin. N-I-N. Dia macam help you relax lah. Macam help you sleep a bit. Do you take them? I took them when I was into sports because I need to recover kan. Sebab hari-hari duk exercise, so my muscle pain dan apa semua. So when I sleep, I get good sleep. I recover pun very well jugalah back then lah. Tapi bila dah berlaku ni tak sangat. Faham. So you Tu know ada orang kata invite Merkin. Tak boleh sebab dia dah 4 orang. Live boleh 4 orang je. Dah boleh 4 orang je. Tak payahlah guys. Aku dah banyak kali invite Merkin, dia decline. Tak lah, dia tengah makan tadi. Tadi I call dia. Makan. Merkin umur berapa? Dia 20. Tak nak marahan ni, nak marahan. Apa dia? Kenapa you tak pernah nak call I? Tak pula. Okay, tak apa, jagi lah. Pukul 10. Pukul 10 je tu. You jangan tak angkat. I nak call Irin. Today is not the day. Tengok, nampak Airin, nampak kita dah cuba tak nak pula. Kita dah cakap depan Hari tu 1163 orang dah Una. Dah berapa ramai orang saksi cakap Han nak call Una. Tapi Una yang cakap today is not the day. Tu. Hari tu apa? Okay, nanti Han call. Okay, nanti Han tanya khabar semua orang, okay? Ada rindu korang tu, serius. Rindu tu. Tapi macam ni dia dah cakap nak tanya khabar semua orang. Betul, Ellie buat live ni dapatlah kurangkan depresi kat rumah ni kan. Duduk lama sangat kat rumah pun bosan lah tu. I dah depan cermin tadi tu. Siap letak kat reels lagi. Gedik Sebab kerja kita on field, kita memang dah biasa cakap dengan orang. Mulut kita ni bercakap je. Bila duduk kat rumah nak cakap siapa kan. Yuna, semua orang makin flawless ni. Kenapa? Dia PJP memang sejenis jaga muka. Kan, Jaga sebab tak kena panas and then itulah. Don't talk about- Flawless Yuna. tak guys, tengok ni. Itu normal Kau tu. jerawat already, you know. Itu freckle. Normal lah to have 1 and 2 pimples. Tapi masa yang kita shoot The Gadis, that time you break out I nak kan? call Irin ni nanti. Tapi Irin live pula. Lah dia pula like. Oh, guys. Tu ni. Hello. Hello. Okay guys, since kita orang 4 orang tengah live ni, kalau korang ada soalan-soalan yang cerdik sikit, yang bukan tipikal atau klise, korang bolehlah keluarkan so kita boleh jawab. Janganlah tanya bila nak kahwin, bila nak tambah anak, janganlah tanya soalan-soalan yang bijak sikit. Jom kita beramai-ramai jawab. Okay, be honest. Bila? Buka kahwin ni kan, I fed up teruk. Sangat-sangat fed up bila people actually know my age and diorang semua tanya, bila nak kahwin? And I'm like, when I want to, when I'm ready. Okay? Stop Betul. asking me. Tahu tak? Annoying. Tahu tak semalam
Semalam Air dapat WhatsApp daripada orang yang Air tak kenal, Air tak tahu siapa. Dia dapat nombor Air pada mana, Air tak tahu. Tiba-tiba dia cakap dia nak jodohkan Air dengan anak buah dia. Cepat sini cepat peluk. Cepat. 1, 2. Hello to everyone. Iman dah makan dah? Dah. Ya, masuk rumah. So dia mesej Air lah, dia kata Acik ada nak jodohkan awak dengan anak buah Acik kerja kat bank OCBC bank. And then baik budak tu semua. Lepas tu Air terus macam okay, macam nak cakap Acik macam ni cik. Saya banyak benda lagi saya nak achieve dalam hidup saya. Mak ayah saya pun banyak benda saya nak buat lagi. InsyaAllah kami so kalau ada jodoh adalah. Tapi tak kisahkan kalau kahwin awal pun masalah. Panjang lah betul, tak balas dah. Tapi masalahnya Air baca juga tu. Sebab habis kan. Sebab dia WhatsApp. So, tapi tak tahu siapa. Lepas tu layan je lah. Lepas tu macam panjang sangat ni. Malas lah, biarlah. Dia macam akan melarat je conversation ni. Faham. Macam melarat kan. So cut off terus. Anyway, tadi ada orang tanya kita. Antara kita 4 orang siapa paling tua? Okay. Bongsu. Saya this year 29. Saya tahun ni 26. Saya tahun ni 24. Saya 23. Dia 24 kan? 23 lah. Dia sama Saya umur ni. 98. Ya ilaha illallah. 23. Dia 98? La ilaha illallah. Una. Anda Yuna kan dia muda setahun daripada I. Ha. Ingat tak yang kita gosip-gosip pasal dia? So 23, 24, 26, 29. Ya. Okay, sebenarnya kan nak cakap something boleh tak? Ya. Budak umur 23 ni memang memberi impact yang kuat dekat dalam hidup seseorang. So I'm not gonna okay, can I ask? Okay, faham. Air kau tahu ke? Tapi itu ke? Tak kan? Tak kan? Kau. Apakah? Kenapa reaksi macam Tuhan? Kenapa Kenapa reaksi macam tu? kita punya telepati dia macam bersambung lah. Macam apa nama ni, dia memang umur 23 je. Nanti Han dah masuk umur 24, dia dah tak ada dah. Spark tu dah tak ada dah. Dia jadi spark lain dah. Dia maksudnya Yuna, dia pandang Han, dia tak rasa apa yang dia cakap sekarang lah. Tahu memang Tuhan. dengan ni memang lelaki dekat umur 23 dia akan jadi someone else. Dia tu something. Dia memberi orang something dekat dalam hidup orang. Budak Ya yang ke Una? I think kalau macam a prime age untuk lelaki adalah 30. Macam itu adalah lelaki. Tapi untuk aku Han, aku tak sabar nak tunggu umur aku 35 sebab aku tak sabar nak tengok aku punya present, aku punya cara dress up macam mana, cara fikir macam mana. Umur 35 tu adalah the best thing pasal lelaki lah. Okay. Tapi masa abang umur 23 macam mana? Like Abang rasa abang tak matang. Maksudnya abang main-main. okay, Abang tapi playful. what did you do? Abang galak bercinta. Apa dia? galak bercinta tak umur 23 tu? Oh, kita daripada zaman sekolah dah galak bercinta. Han sekarang dah masuk 23 macam mana? Apa rasa? Apa perasaan? Tahulah. Han banyak lah rasa dalam waktu 23 ni. Tapi banyak yang datang 23 ni banyak pengajaran. Jadi to be honest lah. To be honest, 23 bukannya umur yang Han proud of lah. Ya. Faham? So kiranya macam mungkin 23 ni daripada segi kita punya apa-apalah, kita punya dugaan ke, kita punya challenges in life ke, regardless in general ataupun mahu diri sendiri,
pukul 3 is not a proud one lah, in which yang I think anda nampak benda tu and I'm gonna achieve better lah personally as a human being kan. Ya, itu for me lah my 23. Macam aku kan, tak rasa perubahan hormon kan sebagai lelaki. First adalah umur 18 yang aku rasa sangat stres macam untuk berganjak ke 19 tu adalah satu benda yang susah. And then bila lepas 25 dah rasa lagi sekali macam shit, apa aku nak. Dia macam attack kita. Really? Oh ya? I ingat ke perempuan macam tu tau. I ingat ke perempuan dia maksudnya rasa macam tu. lepas 25 macam 18, okey daripada 17 tu ke 18 tak rasa masalah. 18 nak ke 19 tu kita macam fikir apa kita nak jadi dalam hidup, apa banyak pelbagai persoalan akan. And then bila 25 nak ke 26 tu kita akan rasa perubahan dari segi berat badan, kita rasa macam moody, kita rasa macam apa lagi aku nak buat, sampai bila, apa dari segi perangai apa lagi nak ubah, something like that. Tak tahu. So meaning umur 17, 18 tu the stress moment in your life lah. Maksudnya age yang sentiasa stress. Yang age yang a lot of macam decision making towards your future kan. 17-18 lah. Agree? Betul tu. Dan I rasa kan lelaki je yang rasa macam tu. Sebenarnya semua orang. Betul. Yep. Cuma bezanya lelaki dengan perempuan, I rasa sebab lelaki ni dia ada satu kelebihan yang mana bila dia ada masalah, dia tahu macam ni cakap, dia tahu nak handle tau. Macam perempuan, bukanlah maksudnya perempuan tak tahu handle, tidak. Tapi macam perempuan dia perlukan orang lain untuk dengar apa yang dia cakap, apa yang dia. So kalau dia dapat kawan yang memberi, contoh macam lelaki, kalau dia rasa dia boleh settlekan benda tu seorang-seorang. Sebab dia takkan situ dengan orang. Sampailah dia rasa masalah tu baru dia willing untuk cerita. Macam perempuan, dalam perasaan dia tengah layan benda tu, dia perlukan macam contoh, Yuna tengah ada problem ni, tengah rasa benda tu tapi tak tahu benda apa yang aku rasa ni, and then perlu cakap dengan Irin supaya Irin boleh bagi some suggestion, something like that. Pendapat dia. Ni soalan ni. Ada soalan ni. Dalam banyak aktor dalam The Gadis, siapa paling hyper? Yuna. Definitely Yuna. I rasa kan I menjiwai watak budak-budak tu. I kena hyper, you know. Ya, Una pukul 3 pagi, 4 pagi pun hyper weh. Mula kan. Okay, nak cerita ni lah. Masa kita orang meeting, saya dah pernah dengar nama Yuna tapi saya tak pernah kerja dengan dia. And then Yuna ni dia ada satu muka masa sebelum saya kerja dengan dia sama dengan seorang lagi pelakon budak-budak, nama dia Yuyun Hikmah. Yuyun. Yes. He's so talented. Okay. Dia kenal kan? Dia sangat talented. And then I macam confused antara Yuna dengan Yuyun before kerja. And then bila kita orang pergi screening, saya cakap ni lah Yuna macam itu. And then try lah. Tapi masa tu tak tahu macam mana nak deal dengan dia sebab yang first time jumpa kan. And then mula-mula ingat tak boleh masuk tau. Sebab ingat kan mula-mula tak boleh masuk. Sebab kat screening macam tak ada vibe yang boleh masuk lagi. And then bila masuk first day kerja, okay dia gila-gila tintong, okay boleh masuk. Tintong kan, air orang juga kan. Air, nak break the ice, Air bagi kita orang main game werewolf yang semua orang aku pergi game tu, semua orang nak attack I masalahnya, faham tak? Every time. Sebab lagi satu, you jenis yang tak ada tipu tau. Muka you tu bila macam, ni aku ni. Faham tak? You tak boleh nak cover muka tu. So kita orang pergi macam. But good trait though, Una. You maksudnya you honest person lah. Yup. You seorang yang jujur. Tapi I tak ada in the moment lah sebab masuk lambat kan. Tapi macam Han, walaupun dia masuk lambat, senang je nak masuk dengan dia, senang je. Dia benda ni. Han mula-mula dia macam the cool boy lah, kena macam hello, welcome everyone, very polite kan. So hari ni lepas dah ni rupanya tintong juga. Sama juga. Tapi kan to my perspective kan, sebenarnya ours
macam tengah proses juga. Jap, sebab Han kan pelakon baru. I've been looking kat korang, dia masa Han kecil-kecil dulu tau. Macam tu korang yang berlakon. Tengok korang punya cerita masa I was a kid. So macam wow, actually sitting dengan orang, tengah borak dengan orang. So acting sebab masa tu dekat Biz baru yang keempat. Masa tu. Masa tu baru Han punya projek yang keempat termasuk dengan satu tele. Jadi masa tu Han macam baru lagi lah dapat jumpa korang kan. So it was a blessing juga lah. It was nice lah. It was good working with you, Han. Yeah. By the way ni, soalan lagi satu. Siapa paling garang? For me lah. For me lah. Irin lah sekarang. Irin dia tak garang. Dia jenis yang macam ada prinsip too positive sampai kita tegas dia garang. Padahal dia tak garang. Ya. Betul. Macam Yuna playful. Han cool. Yuna tak dengar? Yuna, you keluar balik, lepas tu you request balik. Oh, Ai. Okay, Ai. You doing a good job. Faham? Faham Ai cakap apa tadi? Okay, sekejap kita ni balik. Aduh, hai. Ada orang kata paling garang ada orang cakap Ai paling garang. Tak ada lah. Ya Allah, tak langsung. Dia okey je dengan semua keadaan pun. Walaupun dia tengah penat. Korang berapa? Tu, Yuna, ada orang tanya siapa paling garang. Kita cakap Ai paling garang. Yuna the beautiful queen in the world, you know. What? Tak adalah saja. Kita orang cakap apa yang paling garang. Lepas tu orang cakap Irin. Lepas tu kita cakap Irin tak garang. Tapi sebab dia too positif sampai kita rasa tegas. Ya, sebenarnya. Tapi Han lah paling kesian. Ya. Tapi nak cakap dengan Irin lah, dia very nice tau. Sebab cakap dengan Irin sebab kalau kita dapat borak intellectual talk. Ira. Apa orang ni? tu kata ada kawan Ai cakap tak pernah kena lagi, cuba try. Jangan bocor rahsia. Apa dia Han? What were you saying? Because like with you boleh dapat intellectual conversation, so it's very nice lah. It's very healthy for the brain. Faham tak? Terlalu serius. Yeah, regarding your age masa tu 23 kan. So best lah. Thank you for saying that. Tapi yang penting Fatin dengan Yuna panggil I mak, okay? Sebelum tidur, sapu minyak angin belakang Irin mal. Tapi masa tu nampak macam pregnant pun. Aku macam pregnant? That Really? I was like 3 or 4 months pregnant. Lepas tu kat pantai tu kena lompat. Ya tu. Yuna Lepas tu tak pakai. Apakah cabaran atau cabaran menjadi seorang pelakon? Ai dengan Irin lah kot. soalan Untuk menjawab soalan ni, orang paling berpengalaman. Orang jangan macam tu. pun banyak kan. Okay, ni. Siapa paling lawak? Una kot. Sebab Una banyak buat hal. I tak buat hal tu. No, Yuna dengan Fatin. I cek pasal dia tak ada. I rasa siapa yang paling kelakar? Sapawi Johnson paling kelakar. Pawi. Siapa khabar Pawi? Pawi. Kita tentu. Mana dia? Baik kat bawah. Dia lah paling kelakar sekali lah. Bilik. Apa dia? Dia lah yang paling kelakar sekali. Ya, kalau tak ada dia, krik-krik. Ya, betul. Siapa yang kuat sentap? Okay, actually antara kita orang berlima, seorang pun tak ada kuat sentap. Betul? Yuna ke?
je ke? I rasa I. I rasa you tak kuat. Yuna, you tak kuat sentak tapi you kuat sentak dengan seseorang tu sahaja. Tapi Yuna tak kuat. I miss. Dengan yang lain-lain you tak ada sentak pun. Okay, ni siapa paling kuat merajuk? Tak ada tu so far. Tak ada. Orang semua alhamdulillah. Dia sebenarnya kan bila kita berlakon dengan group yang vibe dia okay, kita rasa macam benda tu macam there's no negative feeling, semuanya positif. Yeah. The negative from the other people punya, faham tak? Among us kita orang build a bond dekat situ, faham tak? Kita get along pun within few hours je. Kat meja masak exactly. tu dekat tepi bus stop tu. Kejap je. And then the next day we find dah macam kira dia dah kenal lah. Kita boleh borak lah at least kan. Selesa lah. I think untuk actor itu yang paling penting kot. To get along dengan you punya castmate. Yep. Regardless apa-apa hal sekalipun. Tapi kena get along dulu. Yep. Soalan dia sekarang ni, last day siapa je ada? I rasa I seorang je kot yang ada waktu last day. I tak ada. Last day? Ya, dekat Melaka. We go back to Melaka, remember? Tapi you seorang yang waktu tu? I dah habis. Fah pun tak ada? Fah tak ada. I rasa I seorang. Rasa Fah pun ada kot. Macam dia ada. Fah dengan tak. Atin dengan Yuna rasanya. Tapi Fah yang korang habis pukul berapa tu? yang apa tu, yang lost footage, lepas tu kena pergi balik. Tapi I tell you. Dia giver. Okay, siapa paling sweet? Semua paling sweet. Semua sweet tu. Semua sweet tu. Okay, sekejap Siapa? Alamak, macam mana ni? Sekejap, I on the phone, korang dengar tak? Tak kan? Siapa paling kuat marah? Kita punya Itu full of positive vibe. Kita punya gang. Okay. Siapa paling suka kacau orang? Fah. Fah. Fah suka kata orang. Dia tiba-tiba datang selit dia borak tiba-tiba Dia macam kita kena catch up. Dia suka kacau. Dia suka catch up. Siapa paling Fatin Afifah. Okay, let's see. Baru join live, apa cerita ni? Cerita pasal apa? Okay, kita cerita pasal siapa paling manja, siapa paling sweet, siapa paling crack dekat set. And set ni cerita The Gadis waktu kita shoot tahun lepas. Ya, benar. Benar. Tahun lepas 2020 Ya. tahun? Dia air pun waktu PKP, first PKP. Sekarang ni kita borak pun PKP lagi. Oh yelah, Aduh, yelah. Kita start shoot 2019, akhir 2019. Ya, betul. Kita habis 2020, awal 2020. Lepas tu lepas kita habis shoot je terus PKP. PKP. Yup. Lamanya. Okay, ada orang tanya apa the best moment that you guys tak boleh lupa masa shoot The Gadis? Okay, everyone. Kita mulakan dengan Han. Han, momen yang Han tak boleh lupakan bila dah tak ingat bila siang, bila malam, bila pagi tu. Sebab Han masa tu kan shoot kat Bentong. Tu masa tu Han dah tak ingat dah ni pagi ke siang ke apa doh ni. Macam tu. Tapi aku tahu aku kena marah. Itu je. Kau bangun tidur, kau apa yang dalam kepala kau dialog tu kau marah je. Itu yang sampai marah kosong. Lepas tu pergi ni dulu. Okay. Lepas tu datang marah balik. Itu ada. Tapi masa tu ni pukul 4 petang ke 4 pagi tapi luar gelap apa. Tu lah dia. Boleh tahan ke Han ya sebenarnya? Ya. Mulut dia boleh tahan. dah. Kau tak kena lagi. Korang tak spend time dengan dia dekat Ipoh lagi. Tak kenal mulut dia ni punya, I tell you.
Lah, but really lah. Tapi at the end of the day, I think kan untuk Han kan, Han cakap tadi Han projek yang keempat kan. I think I need to go through that lah. Baru Han tahu yang sebenarnya untuk jadi seorang pelakon ni bukannya senang. It's very hard. Lepas tu dengan kita skrip dengan tanggungjawab untuk deliver watak tu lagi kan, sebenarnya it's really, really hard. Tapi Han pakai yang penat tu untuk channelkan kemarahan lah. Itu je lah kot kita sebagai pelakon kan. Pakai je lah apa-apa yang kita rasa throughout the day sebagai advantage untuk kat set nanti. If it makes sense. Maybe it's a method for you. Maybe lah. People pun different kan. Berbeza Yep. tu. Yep. Okay, Una? Yuna jenis yang macam Yuna tak boleh lupa. Is it the soalan? The best moment in The best moment is the best moment yang Yuna suka, yang Yuna keingat sampai bila, is when semua orang is when kita semua yang perempuan-perempuan duduk dekat sana. Lepas tu kita duduk kat rumah tu, kita masak-masak, kita bonding. Tak ada lupa. Ya, betul. Because we are housemate and roommate. We were roommate. Iri dengan Yuna, we were roommate. And then Fatin bilik sebelah. So yeah, I think if for me the best moment for the gadis, that obviously yang kita dapat actually stay in one house and actually chit-chat. And then I think masa yang kita shoot dekat, even masa tu ada negativity dia, yang masa kita shoot dekat pantai sunrise. Okay. Wasn't involved. Weh, kita pacak bangun pagi weh. Muka makeup weh. Kan, tapi to me that was because it was at a beautiful place and it was sunrise, and then dengan Ai, dengan Yuna, dengan Fatin, so it was nice. Yeah. Lepas tu yang paling besar Ai. Okay, bye. Macam Ai rasa our bonding kot. Sebab cerita tu personally biasa je. Dia taklah heavy now pun. Tapi punya fun kat set tu yang antara kerjasama yang akan diingati lah dengan korang. Alah, it was meant to be lah. Han rasa regardless cerita apa pun kita shoot at that time, I rasa the outcome will be the same. Yep. Like let's say kalau kita dapat lagi sama project and we will still be like that, you know. Yeah, you know. Saya sangat saya dapat bekerja dengan korang semua lagi, Yeah, insyaAllah. That's why I was saying macam in awe tengok orang. Yeah. Alah. Okay, let's see. Ni siapa paling manja ni? Dah, tadi lah. I think Yuna. Tak doh, Irin manja as hell. Tapi sebenarnya yang betul-betul manja is Fatin. Dia akan buat hal dia kalau ke orang, that is Fatin. Please. Ada orang cakap Ara Johari kan? Daripada tadi dia Kenapa dengar Ara tu? Ada orang kata kenapa? Aku dengar Ara Johari tu. Kita orang kembar kot. Siapa paling serius? I think me. Yeah. You tegas. I macam phone call tau. Apa dia Gina? Macam apa? Yuna macam nak make a phone call. Alah. Okay. Aduh. 5 minit lah, 5 minit. Okay, 5 minit. Who's Nak the masuk person dalam that is more important than us, My future husband. Ya Allah, Alhamdulillah. Antai nak senyum. Okay lah, okay. 10 lah. 10. Okay, 10 lagi 3 minit Okay. Memang lu pasal yang tanya dia tak orang call lah apalah. Kan. Okay, apa kata setiap seorang ni
tanya satu soalan for all of us. So we start off with Amai. Okay. And then Ah, satu soalan untuk semua. And then after that, the other person's turn. Okay, Ai, you're not safe. Okay, go on. Soalannya korang sampai kalau korang umur panjang umur 40, apa yang korang nak achieve pada umur korang 40 as a person dan sebagai actor? What kind of role yang korang nak cuba, or what kind of person yang korang nak jadi? Kalau korang ada anak, what kind of mother yang korang nak jadi, bapa? Berapa tahun lagi? Umur 40. 40. I have my answer already. Apa dia? Ada jawapan Han dah. Okay, kita you go first. I punya jawapan still nak do acting sebab umur 40 tu still ada banyak potential sebagai lelaki kalau Han jaga diri, lepas tu dimurahkan rezeki, dipelbagai lah kan, sihat badan dan benda semua. Rasa umur 40 tu banyak potential kot, tapi nampak umur 40 tu dah ada family lah, dah ada anak. Amin. Amin lah kalau boleh lah. I wanna be a father at that age lah. Han rasa umur 40 tu Han still mampu. Contoh kalau anak kecil-kecil lagi kan, Han mampu usaha keras untuk anak-anak lagi. InsyaAllah. Bye. Doakan yang terbaik untuk itulah. Han. Amin. Yeah. Kita Nice. semua amin ramai-ramai. Amin. Amin. Nice. Okay, so Yuna? Okay, Banyak makan. okay, sebenarnya aku tak pilih lah cakap pasal future ni, but I think I can see myself cakap pasal future, anything. yelah, in the future lagi Yeah, 20 yeah. datang, macam mana I look at myself, macam mana I nampak diri I kan. I think I'm not gonna be a mother. I don't know because I just you know Tak apa, maybe itu tak salah. I'm a career driven type of person. I akan fokus dengan diri I. Selagi I rasa diri I tak cukup, I'm not gonna create my family. Faham tak? Betul. So Yuna. Sikit. Respect Una. Respect. Bagus tu Una untuk kena ada mentality macam tu. To have a solid life kan. Dan only fikir apalah Una okey lah push untuk jaga family dulu apa semua. kalau kita tak boleh nak jaga diri kita, kita tak ada apa untuk diri kita. Buat apa kita nak memikul lagi tanggungjawab, which is like menjadi orang punya mak. Tak ada tanggungjawab kita kat situ. A lot of things happen. Okay, done. Macam, Good girl. Irin? Sorry guys, bagi ubat kan. but Oh, sian. She have to take antibiotic every night. So, Baby jangan regil sangat. Makan je ubat tu. Kau ubat tu manis. pahit. Tu budak. Irin? tak, Yeah. Oh, really interesting. I want to hear this. Alamak. Irin at the age of 40, I hope that I actually become a good mother to Medina and a responsible one. And still does not quit acting, still in this industry. But obviously doing better, inshallah. And probably have my own cafe, small, humble cafe. Oh. I hope so. Oh, okay. Interesting. nice. Yeah. Nice. So by that time, Make sure kat KL tau. Sampai bye. inshallah. Wow, nice. For Ai rasa Ai nak van. Yang apa? Ai boleh camper van. So Ai nak bawa mak ayah travel naik camper van tu pergi mana yang kita nak. Faham. Office bar. Amin. Yo.
Yelah, I pernah cakap I nak ada van macam tu senang nak travel. Sebab Tahu. tujuan dia adalah nak tengok kehidupan orang lain dekat luar supaya bila balik Malaysia, kalau dapat job-job yang kena-mengena dengan kehidupan yang I tengok tu, I just copy paste apa yang I tengok and then bawa dalam kerja. Wah, respectnya, bestnya. Nice I. Life experience and then you portray to people kan. Yes. Ya, Yup. insyaAllah. Amin. Lepas tu makin banyak lah gambar dalam Instagram kita tengok tiap hari. Banyak lah. Banyak support dia buat menari Hindustan lagi. Mana tak. Oh, setiap country dia pergi dia buat menari TikTok Hindustan. Betul, tahu tu tiba dekat Stone Age tu dia menari Hindustan kan. Dah sila sampai dekat Pakistan, kahwin dengan orang Pakistan punya. Jodoh. Oh ada ni lah kat Pakistan, kat mana kaki ni lah. Habis kat Instagram. Aku dekat rumah kedua, rumah bini aku Pakistan. Okay, next Yuna soalan. Soalan. For all of us. Okay. I came up with a good question because I don't want to look dumb. So wait. Please do ask some questions. We need it juga. Macam out of the box sikit. Guna kan selalu boleh terfikir benda-benda tu. Not in front of 1,131 people. Okay, Yuna. Soalan dia berbunyi begini. Oh. Okay, ada dapat dah. Kenapa, what do you guys think about a person yang kita kenal dia dalam real life dia lain tapi somehow dekat social media dia memang betul-betul lain yang buat orang macam why do you have that kind of personality yang macam persona kind of thing yang macam dekat social media you're totally a different person but you as a friend you memang lain gila. What do you think about that person? Maksud Yuna tu as a friend dia sangat baik ke atau sangat teruk? Dia baik tapi bila social media dia macam split personality, tiba-tiba dia orang yang macam kau tak macam ni, suka macam ni lah, faham tak? Okay, siapa nak jawab lu? Macam contoh, I bagi contoh macam I kan. Korang tengok I dekat social media, very cute, very jaga the rambut, but in real life I don't about all that. Things like that. Tapi you're still, I mean you look the same. I mean kalau kat luar pun you macam tu juga. The same. Tak ada macam totally different person yang macam dalam ni macam ni, luar ni macam ni. Tak ada pun. Maybe yang orang tak tahu adalah you sangat playful dan very outgoing. Maksudnya dalam Instagram maybe you a bit, tone down benda tu. Tapi kat luar you very ni. Tapi to me. Okay, faham. But it's not about me. Macam what do you think people yang macam tu? What do I think Yeah. What do I think? What do I think Kalau selagi yang macam kalau dalam dia punya social media itu tidak membawa as you said kat luar dia baik kan? Kat dalam social media dia lain, kalau tidak membawa keburukan then I don't think I should say anything about it, faham tak? Melainkan I nampak yang dekat social media dia I mean teruk or whatever, tapi kat luar you're not like this, but why are you doing that on social media, faham tak? Betul, sebab I think macam entah sebab sedikit sebanyak how the person dekat social media is real life, dua-dua tu still adalah orang yang sama. Maybe dekat social media adalah platform untuk dia portray diri dia yang berbeza. Yeah. Dia punya persona yang how dia wish dia dapat bawa in real life. How dia jumpa orang. Ataupun apa yang dia nak tunjuk dekat orang. Apa yang dia nak tunjuk dekat orang. How I wish reality aku sama macam aku punya social media yang aku dah filter. Kalau baik, kalau boleh, inilah diri aku yang aku nak orang nampak, yang sempurna, yang tak ada
dan sebagainya. Reality dia kita only human. Kita cuma manusia yang buat mistake. Sebab tu kadang-kadang itu sunk in dengan social media sangat sampai kita lupa sebenarnya memang kita boleh portray diri kita macam ni. Alhamdulillah kau memang bagus, kau mampu portray diri kau macam ni, baik dan sebagainya semua. Tapi dalam masa yang sama terima juga flaws kau. Reality check. So I think my comments kepada orang-orang macam tu tak ada masalah lah. As long dia keep reality check then okay. Still the same. Betul. Okay. Faham. Okay. Untuk Ayi rasa dia ada pro and cons. So sometimes sebab Ayi ada banyak baik ataupun dekat luar sangat teruk. Tapi dalam Instagram dia sangat baik, or dekat Instagram ataupun menjaga like that. So pada Ayi pro and cons. Sebab macam Han cakap tadi, itu platform diorang. Maybe dia nak portray diri dia tu untuk kerja ke atau dan sebagainya. You nak ngantuk ni. So pada Ayi punya judgement adalah based on the way they treat people dekat luar. Maksudnya apa yang kau nak buat dalam Insta kau doesn't matter. Up to you. Kalau kau tidak menyampaikan dakwah ke memecah belahkan ke apa tak apa. Kalau kat luar, the way kau treat people and the integrity is there. Betul. Orang tak baik tau cakap Yuna dengan tu. Yuna sebenarnya tengah fokus, okay? Betul. Betul dah, Ayi sokong. Yuna memang macam tu. Dia sangat, itu cara dia melepaskan kecomelan. Okay, Han. Okay, Han punya soalan is very weird but some of you korang macam tak adalah fan of animals ke apa ke, ataupun korang suka je animals tapi tak adalah simpan as a pet. Would you ever in your life akan ada pet? Dah. Akan bela binatang lah. Okay, kita kata orang apa dia? Kita bagi binatang, maksudnya kita jangan bagi binatang yang macam kucing semua biasa orang akan bela. Betul. Maksudnya pet lain. Apa yang korang yelah, tak kisahlah pet. Okay, pet apa and why? Kenapa bela binatang tu? Okay. Ya. Actually bela a pet lah. Sebab just, I don't know why. Sebab dulu Han bukannya pet person. Tapi tiba-tiba at the age of 17 kot, I want a birthday present nak kucing. Tak tahu kenapa. So I really want to know people punya, maybe itu changing point my life ke, macam tiba-tiba suka pet umur 17. Tiba-tiba rasa macam nak jaga kucing, nak sayang kucing macam tu. Tak faham. So nak lah maybe umur apa. Cikgu, saya tak faham soalan. Okay, kepada anak murid Una, cikgu tanya tadi, contoh Una dalam 5 tahun ke 10 tahun, nampak tak Una bela binatang? Kisahlah binatang apa, tapi kenapa Una pilih binatang tu? Okay, basically what pet would you bela and why? Yeah. Like out of the ordinary lah, bukan kucing. Kucing terkecuali ya. Yeah. Saya nak jawab dulu, saya dah faham soalan, saya nak jawab. Okay. Una, jawab. Okay. Waktu sekolah menengah, Yuna nak sangat bela sugar glider sebab semua orang, okay, dekat Bukit Jelutong kan, siapa yang bela sugar glider, okay, budak-budak memang cool kids, budak-budak so for me to buy that kind of animal yang beratus-ratus ringgit and then nak pergi beli makanan lagi, sangka dia lagi, benda-benda tu semua and then nak kena beli pouch dia lagi, benda tu mahal tau. Simpan dalam poket. Dia kan ada pouch dia bawa betul. Masuk dalam poket tu kan. Weh, cute benda tu. Itu comel gila tu, comel gila. Lepas tu Yuna nak sangat binatang tu, tapi Yuna tahu family Yuna tak mampu at that time. So kita hanya mampu tengok je lah. Itulah at that age, umur 13. Yuna nak sangat rider. So why? The reason why? Because I want to be cool. Okay. Cool. Then what is stopping you? Kenapa sekarang dah tak bela? Sebab
bela hamster, I dah bela guinea pig, and I realise binatang-binatang yang jadi macam ni, dia ada hama dia and ada bau dia, and I cannot stand it. Oh, okay. Okay. Baik. So you had your face of pet lah. Abang dapat bela tapi ada 3 jenis binatang yang teringin sangat nak bela, iaitu burung nuri. Burung nuri? Why Nuri sebab masa zaman sekolah dulu, bila tengok kamus bergambar tu, bila nampak burung nuri tu sangat cantik warna dia. So dia ada macam Faham? So dia macam very harmoni tau. So nampak sangat positif bila kita tengok dia. And then teringin nak bela actually rusa. Tapi memang tak boleh lah kan. Okay. Sebab dia macam kalau kita tengok cerita Narnia, kalau kita tengok Narnia ke apa ke, tak kisahlah. Dia macam mystical forest datang. Macam very macam tu kan. Macam Narnia sikit. Satu lagi mystical pet lah kononnya. Satu lagi adalah lama fikir tu. Dia punya anticipation tu lama tau kita tunggu. Arnab. Arnab macam just cute tapi nak arnab warna putih. Oh, Arnab Ham dah pernah bela dah. Leceh lagi. Penat tau jaga Arnab. Ada 300 lebih dulu. Tarik dia macam Coco Crunch tu kan, Coco Balls tu kan. I buat tu kecil-kecil dulu. I doji gila. I boleh kutip. Siapa yang makan Coco Balls ni? Allah. Macam Nasib you tak makan lah. Tak, I tak makan. Walaupun budak kampung at that time, duduk Kuantan, pegang. Ada Coco Balls lah. Ada. Habis Erin pula? What's yours? Ni I would like to bela horse or llama. Llama sebab dia comel. Dia panjang. Horse because dia sangat majestic. Dia macam, you know. So yeah. Kat Horse Yasmin or a llama. Nak buruh hantu. Macam Harry Potter tu, Hedwig tu. Oh, so cute. Burhan pun main jenis kan? Ya, buruh hantu yang putih tu. Harry Potter tu. Comel lah. Susah dapat tu. Kak Yasmin ni masuk dari high gas dia kata. Kami. Oh Kak Min. Hai, tipu. Ya, ni Kak Min ada. Hai Syafiq. Siapa lagi? Hai Kak Yasmin. Last question from me. Okay. Hello Kak Min. Hello Merkin. Okay, Erin, what is your question? Hi Merkin. Hi Martin. Okay. My question Abai? Soalan tu diri nak tahu. Kenapa abang okay. Abang? Kenapa abang gelak abang? Sebabnya masa Ayi nak bagi jawapan kan lambat. Kata korang tunggu. Sekarang kita tunggu soalan daripada Irin pula. Dia punya anticipation tu Una. Oh, okay. Cepat soalan. Basically, life, apa yang you paling kira that's one thing that bila you fikir je you akan terus snap macam bersyukur teramat sangat. Satu benda yang you akan macam bila you down ke, bila you sedih ke, bila you fikir je pasal benda tu, you akan terus snap out of it and then like realize and then you know you be grateful. Like the breaking point, is it? Tak, your anchor of life, is it? Sort of, yeah. Macam akan yang akan membuatkan you macam, you know what, I should be grateful. You know what, I should not feel this way. You know what, you know? I don't think I can answer it. Personal.
understand me, right? It's too personal. Tadi I nak tanya soalan lama kan? Ni korang nak bagi jawapan belum? I got my answer lah. Okay, you go. Guys, sebelum tu, Selamat. I tahu tak kau sini aku sekolah dulu? Oh ya ke? Sekolah Semangkut juga ke mungkin? Alah. Sama sekolah korang ni, throwback ni. Itulah tu. Aku sekolah sama kat korang tapi sekolah sebelah. Yang daerah lagi satu tapi berdekatan lah, dalam 10 km radius juga. Asalnya kalau air main olahraga dulu pernah kot jumpa. Dia cakap sekejap je tu. Ha. Oh. Lagipun dah. So, Jawapan. Apa nak jawab? so Han, what is your answer? Anchor of life Han bodoh. your Makin cakap Han past self bodoh. kot. Your past self kot, Erin. I think lah Yeah? sebenarnya your past self. I think you punya anchor of life is your past self lah. Kalau you boleh terima diri you yang sebelum ni, and then you can always go forward. Sebab you redha dengan you accept your past apa. So Wajar. you boleh, That's a good one. yeah. Yeah. You Yeah. reminding yourself of I've been through this. I've been Betul. like this. So now here I am and yeah. That's a good Sebab one. dulu pas punya kemampuan you tak ada kemampuan tu tapi sekarang you ada kemampuan tu. So what else to complain, untuk bersyukur. Cumanya juga ada berbeza sikit lah. Yep. Good one. Okay, next. Tak ada jawapan tu untuk tu. I tak tahu macam mana nak jawab. Faham? I jawab I call in. Okay, please. I jawab I call. Aduh, Una comelan. Okay, Okay, untuk Abai. abang rasa umur kot. Maksudnya semakin kita berumur, kita akan ada satu perasaan yang kita akan tanya diri kita. Setiap tahun adalah penuh dengan persoalan yang apa lagi yang aku patut buat. Aku nak jadi manusia jenis macam mana lagi. Macam zaman sekolah mungkin kita nakal, kita apa. Tapi lepas zaman sekolah kalau cikgu cakap pun kita tak dengar, kerja sekolah tak siap, tak datang sekolah contohnya kan. Tapi lepas kita dah habis sekolah, kita walaupun kita teruk, kita nak orang lain jadi better pada kita. And then benda tu secara tak langsung, dia buatkan kita pun nak jadi lebih baik pada masa kita sekarang. Betul. Lepas tu nanti bila kita dah lepas 2-3 tahun ke depan, kita akan ada satu perasaan lain pula. Aku nak jadi macam ni lah supaya aku lebih better. Tapi bukannya kita judge orang apa, kita jadi more positive person. So bila orang tanya dengan kita ke apa ke, kita menjawab soalan dia based on our true experience tanpa menokok tampuk. Yep. Yo, nice. Good one. Good. Got me think. Sometimes kan, korang setuju tak macam kita punya circle of friends pun, asal Ayi senyum-senyum Ayi? Saya memang suka senyum. Tadi nak senyum, aku cakap senyum, dia nak gelak aku je. Okay. Air senyum pun salah ke? Macam korang perasan tak? Sometimes kan kita punya circle of friends pun kan macam memberi impact yang kuat juga dalam hidup kita. Macam contoh, kita nak jadi better person but our circle of friends tu tidak membantu kita untuk membangun. Dia tidak push kita dan dia tidak tarik kita untuk keluar daripada comfort zone. Benda tu pun ada peranan penting juga dalam hidup. Yeah. Because that's why they say macam most people would say that friend does not affect your life. Like maksudnya kira kalau dia tu jahat, memang kejahatan semua datang daripada kita yang ni. Tapi sedikit sebanyak ia akan mendorong kita ke arah itu. Faham tak? Macam lama kelamaan kalau kita kawan dengan dia dalam masa 10 tahun dan ia akan somehow
ada setengah orang tidak. Ada setengah orang ia akan somehow kira slowly mendorong dia ke situ. Contohnya, ibaratnya macam dulu Abang Ai tak smoke, tapi bila dia masuk set ni, semua orang merokok. So dia pun jadi macam, macam best juga kan sebenarnya kan. Macam tu, faham tak? Dia akan ada perasaan yang sebegitu. Contoh right, okay. Ya, contoh. Bukanlah betul. Abang dah pokok dah, abang pokok satu je. Okay, dan lagi satu kalau macam, and it's true, kalau kita niat dan kita nak mengubah diri kita ke arah kebaikan, for sure Allah akan bagi kawan-kawan yang baik. Maksudnya orang yang akan mendorong kita ke arah kebaikan. Kalau kita nak, kalau kita macam, you know what, I want to be a good person. I want to try to change myself. I want to dan Allah akan tarik mana yang tidak baik untuk kita tu, dan yang baik untuk kita dia akan bagi. I mean, that's what I believe, and I think it's written somewhere also. So yeah, friends really do play an important role in your life. Kalau sebab tu pilih kawan, memang betul kena pilih kawan. Kalau macam kita nak ke arah kebaikan, pilih kawan yang sentiasa mengingatkan kita, nasihat kita, kan, menegur kita. Like even they know that it will hurt us, the truth will hurt us. You know, Irin, you tahu tak you ni sebenarnya ni macam ni. Dia akan menyakitkan kita lah, macam terasa kita dia cakap macam tu, tapi because they want the best for us, dia nak yang terbaik untuk kita. Maksudnya sebagai kawan, to me personally. Nice. So your circle of friends really important. Nak kupas sikit apa yang Irin cakap tu. Okay, it's good bila kita nak mengubah diri kita. Kupas casing dulu. Kupas casing dulu. So, kita nak mengubah diri kita. Tapi nampak filter ni nampak macam perempuan pula je Han ada repo lah tiba-tiba macam feeling Scotland. So it's good bila kita kawan-kawan yang jenis macam menggalakkan kita. But the thing is, biarlah kawan yang mendorong kita itu tidak judge kita punya past ataupun tidak, walaupun dia dah baik, dia dah berubah dan sebagainya. Biarlah dia mendorong kita menjadi manusia yang tak judge kita punya past, tapi menggalakkan kita untuk jadi better person. Betul? Macam yelah, macam I cakap lah, kawan yang tarik kita, push kita untuk level. Cuy fikir kalau contoh kita shooting kita dalam kelompok yang negatif, what would we feel? Faham tak? Kita akan ada satu perasaan macam this is not nice. So imagine kalau macam tak jalan dalam kita. Tahu tak apa, stres kan. Lepas tu sebenarnya lagi macam I don't know the words, bukan bergelora, macam I tak tahu lah nak sebut, tapi kalau kita dalam sesuatu yang positif, circle yang positif, we will be positif juga, kan? Betul. Betul, serius. I nak cakap, I punya 5 minit dah jadi 25 minit tau. Tapi betul tu, I punya bateri pun dah nak habis lah. Legit, dia betul-betul bukan alasan Dia betul-betul bukan alasan korang My phone tinggal lagi 5%. Okay guys, let's pack. Nak korang punya pack. Bye guys. Oh, so dah ada pack lah hari. Bye. Bye Yuna. Bye Yuna. Bye Rin. Bye Una. Thank you tau for tonight. Thank you for jaga diri, okay? Bye. Thank you for joining the live. Yeah, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua orang yang join live ni, yang kat komen-komen tu. Take care, good night everyone. Bye. Yeah, thank you for joining the live. Jaga diri, jaga hati, jaga mata. Bye. Bye.